Assalamualaikum. Abang duduk kat sini. No, there's no issue. Hai, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar tak yang tengah masuk tu, nombor 1 tu siapa tu? Okey, kita mula ya. Okey. Assalamualaikum semua. Okey. Saya seperti biasa seorang hari ini. Sama juga seperti rakan-rakan yang lain. Ya, kalau yang mana dah mengikuti Life Inspire dalam sebulan ni, kita memang sekarang ni decide untuk live seorang-seorang. Okey. Untuk tajuk pada malam ini iaitu tajuk so saya rasa Cuk, saya rasa saya tak perlu laku kenalkan diri. Rasa semua dah tahu saya Yus Munirah Muhammad Yusar. Boleh panggil saya Yus. Untuk tajuk hari ini iaitu pengajaran dan pengalaman. Ya, ada Alang, ada. Niha. Nampak tu gini. Okey, dah cukup. Aminah, watch your cartoon. Continue watch your cartoon. Don't disturb mommy. Watch your bus. Dia memang cakap. Bila Yus cakap dekat dia yang Yus nak live pada malam ni, dia terus cakap dekat Yus apa tau? Mak nak macam tu. So dia macam rasa dia akan nampak muka Alang lah malam ni macam tu lah. Tapi Yus cakap kat dia, tak ada. Mak Lang tak ada malam ni, tapi ada mami yang keluar dekat muka tu nanti. So saya dah tengok ada Kak Ina, Alang, Alex. Hai Kak Ina. Lepas tu siapa seorang lagi tu sebab saya tak nampak nama dia, nampak simbol FB dia. Okey. Untuk malam ini saya rasa macam tak tahu kenapa. Saya rasa macam saya hadir kelas ya, cikgu. Yes. Hai Alex. Apa khabar? Cikgu konon. Okey. Untuk tajuk malam ini pengalaman dan pengajaran. Sebenarnya saya terfikir-fikir dalam tempoh saya habis tajuk yang lepas, iaitu tajuk tanggungjawab, sehingga saya nak masuk slot saya pada hari ini lebih kurang dalam 5 ke 6 hari macam tu. Saya macam terfikir-fikir apa benda cerita berkaitan dengan pengalaman dan juga membawa kepada pengajaran terhadap pengalaman yang saya dah lalui tu. Saya rasa macam terlalu banyak sehingga kan saya tak tahu nak pick up pengalaman yang mana satu sebenarnya. Hai, Waalaikumsalam Kak Ita. Kak Bet. Okey. Hai Kak Bet. Kak Bet Afgan. Asal Alang punya simbol tu simbol tilam. Tidur. Okey. Saya tak tahu macam mana saya sebenarnya macam confused. Saya nak ambil saya macam confused. Saya nak ambil cerita yang mana satu sebab saya rasa dalam tempoh daripada pengalaman hidup saya daripada tahun 2007 saya duduk di dalam bidang kesukarelawanan dan kemanusiaan ni. Saya rasa macam sehingga kini daripada tahun 2007 tu saya rasa macam terlalu banyaklah perkara-perkara yang tidak dijangka, yang jangka, yang saya alami, yang saya diberikan tanggungjawab untuk mematangkan diri saya, sehingga saya rasa itu membawa kepada satu pengajaran dan pengalaman yang sangat baik, sangat bagus, sangat bermakna, sangat macam bertuahnya diri ni dapat pengalaman dan juga
dapat melalui perkara-perkara yang sangat hebat bagi saya dalam tempoh saya berada dalam dunia ni. Safia, jangan gerakkan meja. Bergerak nanti telefon mami. Sorry anak saya dia tengok kartun dia. Elok. Okey. Hai Bang Asri Mun. Hari-hari ni Bang Asri ni ada ni. Okey, hari ni saya akan bercerita berkaitan dengan okey. Bermulanya saya rasa kan dalam hidup saya dalam dunia NGO ni kan, saya perasan kan saya banyak sangat berkecimpung ataupun berkecimpung dan dikelilingi dengan orang-orang yang lebih berusia daripada saya. Daripada mula-mula saya jadi volunteer pun, saya melihat macam sangat ramai kakak-kakak, abang-abang yang mengelilingi saya dalam dunia volunteerism ni. Sehingga kan saya rasa macam kenapa macam tak ada orang yang sebaya dengan saya pada waktu itu. Saya umur 18 tahun, 19 tahun waktu form 6 dulu. Kenapa tak ada orang yang seumur saya yang macam suka akan ataupun terlibat akan kerja-kerja yang macam ni. Bukan saya maksudkan sekarang ni saya rasa saya ni macam nak kerek tu kan, seawal usia muda macam tu dah terlibat dalam dunia volunteerism. Bukan maksudnya macam tu. Maksud saya dekat sini adalah bila saya seorang yang umurnya dalam lingkungan belasan tahun, tetapi dikelilingi oleh kakak-kakak, abang-abang yang umurnya lebih 25 tahun ke atas tau. Hai Kak Nani. Waalaikumsalam Kak Nani. Nah bunga. Kan dia okey. Ni anak saya pun tengok. Okey Aminah. Ishi. Okey Ishi. Okey duduk situ. Saya rasa macam bertuahnya saya itu kerana saya berpendapat bahawa individu mereka yang dalam keliling saya ni, mereka semestinya membawa satu pengalaman, cerita hidup dan juga banyak perkara yang mereka nak kongsi dengan saya pada waktu itu. Sehingga kan pada tahun 2010 saya bersama dengan seorang senior volunteer, Kak Yani, kami kami jadi klik untuk kami bekerjasama waktu tu dekat dalam satu SIG, Special Interest Group Yayasan Salam Malaysia, iaitu community. Saya waktu itu mengendalikan satu program di Kuantan, iaitu kami menyantuni komuniti dan keluarga yang terkesan dalam HIV dan AIDS. Waktu tu kami pergi ke Kuantan, kami bersama dengan volunteer kami. Saya kenal Puan di Bajepar, respect. Waktu ini pun saya kenal Abang Nizam Hamzah ni pun waktu dekat ni lah ni. Program apa? Banjir dekat rumah bangau. Rumah apa yang rumah orang tua yang tepi sungai tu kan, Abang Nizam kan? Yang itu. Tu saya memang berjumpa dengan ramai kenalan volunteer saya pada waktu itu adalah kakak-kakak yang umurnya pada waktu itu 28 tahun dan ke atas. Dan saya pada waktu itu memang cipu-cipu, saya rasa macam sangat kerdilnya. Ya Allah, umur macam belas-belasan tahun ni memang pakat kena bully je lah. Memang kena bully pun. Salah seorang yang pembuli saya tu adalah ada orang yang mengomen dekat saya kan, pakat-pakat kena bully je. Sebab pada waktu itu join menjadi volunteer tu sebenarnya join jadi volunteer pada waktu itu memang atas dasar kita redah sendiri, tak ada boy Kak Nani, kakak kau kata kita sebaya. Okey Nani, sebaya. Kan, okey macam tu. So waktu tu jadinya saya meletakkan satu penanda aras
bila saya berjumpa dengan orang-orang yang lebih berusia ni, okey Kak Ina, kita sebaya. Okey Ina, sebaya. Respect sama lu. Inilah salah seorang pembuli tu. Waktu apa tu, membersih pinggan mangkuk dekat dekat rumah orang tua Bangau. Yes, rumah orang tua Bangau dekat tepi sungai dekat Temeloh waktu tu. Lepas tu memang saya rasa mereka ni adalah kelompok yang saya target pada waktu itu. Pada umur saya umur belasan tahun itu, saya rasa macam okey, jumpa dengan orang-orang senior yang lebih senior ini adalah akan memberikan saya satu dia adalah menjadi satu bantu locatan untuk saya mencari dan menggali lagi apa lagi ilmu, apa lagi cara fikir, apa lagi pengalaman yang boleh mematangkan saya pada waktu itu, supaya bila saya maintain dalam dunia ni, saya boleh membawa satu saya mempunyai satu prinsip yang boleh saya pegang dalam dunia volunteerism ni. Bila saya berjumpa ni, bila saya bersama-sama dengan kelompok individu yang lebih berusia pada saya pada waktu itu, sebab saya rasa orang-orang ini yang berbeza latar belakang tetapi sangat banyak dia punya pengalaman dalam dunia volunteerism. Satu, pengalaman hidupnya yang lebih mungkin yang lebih mencabar, yang diorang selalu sharekan dalam kelompok kita ni, itu yang akan membawakan saya lebih ke hadapan. Dan realitinya adalah saya lebih menjadi, saya perasan sangat yang saya lebih menjadi matang dalam berfikir dan bertindak sebenarnya. Sehingga hari ini pun saya perasan benda tu, sebab saya rasa bertitik tolakkan saya mengenali mereka-mereka individu yang lebih berusia pada saya pada waktu itu. Itu kesan daripada pengalaman-pengalaman berharga yang saya dapat apabila saya duduk dan masuk dalam dunia volunteerism ni pada seawal umur belasan tahun tu. Itu yang saya rasa sampai sekarang ni. Okey. Bila berpatah balik cerita yang pakcik yang kat Kuantan tu kan, bila kita ni adalah antara yang termuda dalam kelompok tu, dan kita adalah orang yang memberi kita nak cakap memberi arahan kepada volunteer-volunteer yang join pada waktu itu, dan kebanyakan mereka adalah memang orang yang semua lebih senior daripada saya. Pada waktu itu saya sangat belajar pada dua orang kakak ni, Kak Yani dengan Kak Niza. Pada waktu itu mereka kata macam dua orang ni adalah orang kuat di dalam komuniti, dalam SIG community lah pada tahun itu. Sebab pada tahun itu Kak Yani dia menjadi kita punya kita punya ketua dalam SIG community, dan Kak Niza pada waktu tu kita punya bendahari lah pada waktu tu. Jadinya mereka ni lah yang banyak guide, yang banyak bagi sokongan. Tak apa, walaupun mereka ni ada antaranya adalah majoriti mereka adalah orang-orang yang lebih senior, lebih lebih senior dan lebih berpengalaman daripada kita. Tapi tak apa, ambil ini sebagai batu loncatan untuk saya belajar lebih banyak lagi apabila kita mengendalikan satu-satu projek. Dan pada waktu itu memang ada pun clash dengan clash dengan jadual, clash dengan arahan daripada awal kita di KL, dan bila kita sampai dekat Kuantan kita tengok situasi itu dan kita terpaksa untuk mengubah perkara itu last minute, dan saya pun terpaksa mendapatkan tunjuk ajar dan cara macam mana saya nak adjust benda-benda yang kita dah buat keputusan sebelum ni untuk kita dapatkan keputusan ataupun kita menyelesaikan satu perkara tu dengan lebih baik. Contohnya pada waktu itu kita pun tak jangka rumah pak cik yang kita nak pergi tu adalah rumah yang memang dia duduk dalam sebuah rumah yang memang rumah tu rumah tak siap. Bila kita datang ni, ini macam rumah ni masih lagi dalam pembinaan, tapi kenapa dia duduk dekat situ dengan tingkapnya tak ada pintunya, ada daun pintunya, dia punya okey, Aminah tak masuk. Okey. Okey, ini pengajaran yang seterusnya yang si kecil ni. Ni Aminah tengok ni. Okey, lepas tu kita tengok macam mana gaya nak menyusun sukarelawan, sebab kita tak jangka. Aminah Safia. Aminah duduk kat sini. Okey. Dia gelak.
Okey kan, kita tak jangka, put down your leg. Kita tak jangka perkara-perkara yang tu, sebab kita terpaksa menyusun kembali volunteer kita pada waktu itu untuk diorang macam mana gayanya nak settlekan rumah pak cik tu yang duduk dalam rumah yang satu perkara, rumah tu tak siap. Dan rumah tu hanya satu corner je yang dia letakkan katil untuk isteri dia yang penyakit, yang ada sakit stroke. Saya tak pasti berapa tahun dah, saya dah tak ingat dah berapa tahun dah wife dia tu kena sakit stroke, tapi memang duduk dekat situ dengan pampersnya dah lama tak bertukar. Pak cik tu dengan gayanya memang sakit, tak makan. Keadaan rumah yang tak siap ni, yang masih ada lagi timbunan pasirnya, dia punya daun pintu, hanya ada daun pintu je, pintu tak ada tingkap, yang memang hanya ada daun tingkap tak ada langsung bertingkap bertutup tu. Lepas tu setiap bilik di rumah itu hanya ada barang-barang macam construction, batu-batu, pasir-pasir tu, dan juga barang-barang buang. Kalau ikutkan dekat dalam dekat dalam rumah yang bilik itu. Okay, ini you sit here, right down here. Okay, pada waktu tu jadinya saya yang pada ketika itu yang first time pergi dan start nak jadi ketua dalam program tu, jadi stuck. Apa benda sebenarnya yang kita nak, macam mana kita nak adjust volunteer kita ni kan. Sebab pada waktu tu kita buat 2 program. Satu memang gotong royong rumah pak cik tu, keduanya kita bagi barang oleh-oleh kepada keluarga yang dah terkesan dalam dalam kes HIV and AIDS ni lah kan. So pada waktu tu saya memang memerlukan buah fikiran orang-orang yang senior ni. Saya rasa alhamdulillah duduknya saya dalam dunia volunteerism ni, jumpanya saya dengan orang-orang yang senior ni sebenarnya memberikan saya satu peluang yang sangat hebat di dalam membentuk diri saya, membentuk buah fikiran menjadi matang, membentuk saya menjadi menjadikan saya lebih tahu macam mana nak buat keputusan di dalam sangat-sangat genting. Sebab kita ada orang-orang senior yang lebih berpengalaman untuk bantu kita dalam menyelesaikan salah satu masalah. Mereka memberi peluang untuk saya menyelesaikan salah satu tugasan tu. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita tengok macam ada lacking sikit ataupun apa, kita memang merujuk kepada mereka ni. Mereka ni umpama mentor sebenarnya. So itu saya rasa pengalaman dan pelajaran yang saya rasa sangat berharga sebenarnya dalam membentuk saya pada sekarang ini dalam dunia volunteerism. Itu salah satu pengalaman yang sangat berharga lah sebenarnya. So saya lebih banyak share berkaitan dengan hal diri pada permulaan pada part pertama ni, lebih banyak share apa yang saya dapat, apa yang saya bina diri saya ni sebelum saya dapat sebelum saya dapat mengendalikan satu projek, iaitu projek bersama komuniti di Hulu Langat. Saya nak share sikit berkaitan dengan projek komuniti ni. Kita bekerjasama dengan satu badan korporat ni yang cukup besar namanya di Hulu Langat. Hulu Langat tu spesifiklinya nama tempatnya adalah di Kampung Bukit Raya. Dekat situ kita rekrut satu kumpulan komuniti wanita ni, wanita, ibu-ibu tunggal, ibu-ibu yang ada husband lagi tapi pendapatannya bawah 1,500. Kita interview mereka tu, kita rekrut mereka ni, kita dudukkan mereka dalam satu kumpulan dan kita ajar mereka ni cara-cara untuk meningkatkan sumber pendapatan mereka dengan kelas-kelas, dengan menghadiri kelas-kelas bakery. So kita adalah joint venture dengan College Community Hulu Langat sebagai cikgu yang mengajar. Kita ada dengan college cikgu daripada College Community Selayang sebagai pakar di dalam bidang pastry and bakery and pastry. Lepas tu kita ada lagi para volunteer kita yang bantu dari segi hal-hal marketing, communication, cara ambil gambar lah untuk produk-produk
makcik ni lah. Okay, so daripada situ saya nampak makcik-makcik ni dia sangat unite tau antara satu sama lain, walaupun diorang ni sebenarnya baru first time berjumpa dalam kita punya program tu tau. Program ni adalah program keusahawanan wanita Hulu Langat lah kita panggil. Okay, makcik-makcik, mama, kita orang panggil mama-mama langat. Mama langat ni, apabila diorang ni terbentuk satu komuniti, saya perasan diorang ni menjadi sangat akrab. Walaupun mereka ni baru first time jumpa dalam projek kita tu. Diorang ni mungkin jiran di dalam satu perumahan, iaitu di taman, ada 2-3 orang makcik ni, dia memang peserta ni mereka memang duduk di dalam satu satu perumahan, iaitu dekat yang berdekatan dengan di balai raya kita tu. Mereka ni sangat akrab walaupun diorang ni first time jumpa pada di dalam program tu. Apa yang saya perasan mereka ni adalah bila diorang ni, saya rasa saya berpendapat Aminah Safia duduk tepi nak. Saya berpendapat bahawa mereka ni saya merasakan begini. Mereka ni akrab mungkin atas sebab pertamanya memang sukalah join program projek kita ni sebab dia orang dapat macam tambah pengetahuan, sebab rata-rata mereka ini adalah individu yang dah pernah yang ada bisnes kuih-kuih, kalau tak bakery and pastry, roti pun diorang ni ada bisnes kuih-kuih kampung yang diorang hantar dekat kedai-kedai setiap-tiap pagi. Lepas tu adanya tu memang tak ada basic langsung dalam program-program dalam apa tu, dalam ni lah, dalam bakery and pastry ni. Banyaknya mereka dapat daripada apabila dia orang hadir ke kelas dan kita ajar cara-cara tu oleh cikgu ni lah kan. Apa yang saya nampak mereka ni, yang mereka unite adalah kan, sanggup ni walaupun rumah jauh antara satu sama lain, ada antara satu sama lain, tapi berjaya merapatkan ukhuwah tu sehingga sekarang. Walaupun projek tu daripada tahun 2015 kita buat sehingga sekarang, projek tu pun kita dah serahkan kepada mereka, sehingga sekarang mereka tu sangat akrab. Contohnya baru-baru ni dalam minggu lepas Hulu Langat ada tragedi banjir kilat kan di kawasan Nanding. 2 orang daripada makcik ni yang saya dengan Kak Lang, superior saya, berkesempatan lah pergi jumpa dengan 3 orang makcik ni, sebab saya dengar salah seorang makcik ni dia jatuh longkang tau waktu kes banjir tu. Dekat Nanding tu dia ada satu dewan komuniti, dewan serbaguna taman tu, dan mereka ni semua diarah berkumpul dekat dewan tu sebab pada malam tu memang hujan yang sangat lebat. Memang rumah tu pun dekat sangat dengan longkang besar, peparitan semua tu, dan mereka ni kebanyakannya rumah semua ditenggelami air. Dan ada seorang makcik ni umur dah memang bayi-bayi mak kita dah pun, 60 lebih 70 saya rasa kot umur dia ni, jatuh longkang pada malam, pada hari dia orang kena diarahkan pergi ke dewan tu. Dan kami tahu yang dia ni jatuh longkang, dan kami pun sebenarnya dah lama pun dah tak melawat dah tak masuk ke Langat tu juga nak tengok dia orang ni kan. Dengar je cerita tu, okeylah, decide lah dengan Kak Lang, jom Kak Lang kita pergilah lawat Mama Pura. Nama dia Makcik Safura, Mama Pura, sebab dia Cars. Lawat Mama Pura sebab dengar Kak Aini cakap dia jatuh longkang. Okey, pergilah join jatuh longkang. Kita orang ingatkan pada hari yang kita orang pergi tu, kita orang macam nak bersihkanlah rumah dia ni, sebab dengarnya rumah dia ni memang sangat teruk lah kena, sebab rumah dia tu belah hujung dan dah lah lorong yang paling belakang sekali rumah dia tu, dan rumah dia tu paling tepi sekali, dan depan rumah dia tu memang ada parit. Dia bukan punca sungai lah, saya rasa parit lah, tapi bila memang habis lah dia punya rumah tu, kita orang datang tu depan rumah dia tu macam nampak tak bersih lagi lah. Bila masuk tu alhamdulillah dia kata anak dia Mahathir dah tolong dia bersihkan semualah rumah dia. So rumah dia tak ada apa-apa. Kita orang plan macam kita nak bersihkan dapur dia, kabinet
apa pinggan mangkuk dia lah, baju dia ke apalah, tapi bila dia decide tak apa, dia decide untuk dia panggil orang je tolong dia kemas, sebab dia kata macam sangat kotor pun tak payahlah masuk kat mama punya, dia pun bahasakan diri dia mama dengan kita orang, tak payahlah masuk mama punya dapur, sebab dapur memang sangat berkecah, kotor lah kan, air dah surut tapi dia still ada lah kesan-kesan lumpur semua tu. Okay, so kita orang tak buat apa-apa, kita hanya borak-borak, kita orang tanya khabar, makan, waktu tu kita orang pun sampai pukul 10 pagi, ada Kak Aini tu belikan nasi lemak, kita makan nasi lemak. Saya sebenarnya tak sangka lah, yang saya perasan antara 3 orang ni, Kak Aini yang satu taman dengan dia, Mama Pura ni, dan juga seorang kakak ni, Kak Salwa ni. Kak Salwa ni dia duduk batu berapa saya tak pasti, tapi di atas sedikit daripada kawasan Nanding tu. Saya tak sangka daripada tahun 2015 kami buat program tu, macam-macam cerita, macam-macam onak duri berkaitan dengan projek ni, keluar masuk peserta, dia orang ni tak puas hati dengan orang ni, tak puas hati dengan orang ni, baik balik semula. Antara yang unite-nya adalah yang 3 orang ni. Saya nak cerita yang 3 orang ni lah, sebab waktu tu saya memang jumpa dia orang bertiga lah. Saya tak sangka yang 3 orang ni macam ni tau. Mama Pura ni dia duduk seorang, sebab anak dia duduk Puchong lah, dia dekat Shah Alam, so dekat Ampang, dia tak duduk dengan anak dia. Kalau Mama Pura ni sakit ke apa-apa yang tak kena dengan dia ni, dia akan cari Kak Aini ni. Kak Aini ni adalah ibu tunggal. Anak dia saya rasa anak dia 5 orang. Semua perempuan anak dia. Dan Kak Aini ni dia pengusaha kuih-kuih talam, apam-apam, kuih-kuih Melayu, kek-kek. Kak Aini ni Okey. Dan dia ni memang hasil daripada yang kita ajar tu. Waktu dia join kelas tu pun sebenarnya dia dah tahulah sedikit sebanyak berkaitan dengan bakery and pastry, tapi bila dia masuk dalam program kita ni, dia lebih berkemahiran lah dari sudut itu, dan dia memang masih maintain lah dengan bisnes kuih-kuih dia tu, sebab waktu tu pun dia still buat bisnes kuih tu, tapi sekarang dah makin berkembang lah kan, Alhamdulillah. So pada waktu itu saya tengok macam Mama Pura ni kata, kalau Mama sakit, kalau Mama tak larat, Mama nak pergi mana-mana, mesti Mama cari Aini. Kalau Aini tak ada, kalau Kak Aini buat kerja kat rumah, tiba-tiba Kak Aini punya barang santan habis, tepung Kak Aini habis, Kak Aini akan call Kak Salwa ni. Sebab apa? Kak Salwa ni hari-hari setiap pagi dia ni akan pergi hantar kuih dia, kuih Melayu, kuih-kuih Melayu dia ni, macam-macam lah jenis kuih yang dia buat ni, dia akan hantar dekat kedai makan dekat kawasan dalam Nanding tu tau. Kalau Kak Aini ni dia akan call Kak Salwa, sebab Kak Salwa ni dia keluar awal pagi, sebab Kak Salwa ni dia katalah Kak Salwa ni keluar awal pagi sebab dia dia hantar kuih awal pagi. So apa-apa Kak Aini ni Kak Aini perlukan bantuan, Kak Aini akan panggil Kak Salwa ni. Saya melihat keadaan dia orang ni, ketiga-tiga orang ni, walaupun dia orang ni pada waktu yang kita jumpa dia orang ni ada masalah keluangan keluarga, dia orang ni ibu tunggal duduk sendiri, sakit-sakit, ada ibu tunggal, anak ramai, berkekurangan kewangan, susah pada waktu itu. Tapi saya tengok ukhuwah yang mereka jalinkan daripada tahun 2015 hingga sekarang 2020, saya rasa dah lebih kurang 5 tahun ni, saya rasa diorang ni sangat akrab sebenarnya. Tak boleh dinafikan lagi, sebab sebelum yang saya jumpa diorang tu pun sebenarnya diorang memang kerap pun datang dekat rumah tu, datang kat rumah Mama Pura tu, datang makan-makan, borak-borak, cerita-cerita. Kalau ada kawan-kawan ada susah, diorang kata diorang bantu antara sama diorang. So saya rasa dekat sini, walaupun diorang tu berlatar belakangkan, kita nampak mereka tu adalah susah, sebab kita pilih memang mereka dalam kalangan golongan pendapatannya 1,500 ke bawah, isi rumah. Bayangkan yang ibu tunggalnya ibu tunggal lah, yang ada suami, yang ada isterinya, memang ada anaknya ramai, nak bekerja kampung, semua rata-ratanya ada bekerja kampung. Tapi diorang tu masih lagi bila kita kata, kadang-kala saya ni bila saya dengar diorang tu macam bergantung antara satu sama lain, saya rasa saya ni macam malu, sebab
sejak kita dah tinggalkan program tu dekat situ, saya dah sangat jarang pergi ke Hulu Langat, masuk ke dalam tu, dan sangat jarang pun bertanyakan khabar. Apabila tergeraknya hati apabila saya melihatkan kawan-kawan saya terkesan dalam banjir pada waktu hari tu, saya post satu statement dekat WhatsApp group, dan Kak Aini tu respon, dan esok tu Kak Lang ajak, okey jom kita pergi tanya khabar Mak Langat ni sebab Mama Fura jatuh longkang. Itu je asbabnya untuk kami kembali ke sana. Sebab sebab saya rasa macam kuat bersalah lah sebenarnya, sebab macam saya rasa kita tahu mereka itu dan juga kawan-kawan tu ada tergolong dalam kelompok-kelompok yang susah, tetapi kita seperti meninggalkan mereka begitu je selepas kita ni habis program dekat situ tau. Macam diorang pun kata lama tak jumpa Alang dengan you, selama tak dah tak ada ke program lain macam sama macam dulu untuk kita orang join. Diorang pun ada cakap macam tu lah, tapi kita kata tak buat masa ni tak ada lagi lah sebab tak ada sponsor dan sebagainya, kita orang cerita macam tu lah. Tapi saya melihatkan dekat sini adalah akrabnya mereka itu adalah atas dasar berjumpanya dalam satu program yang diorang sebenarnya tak mengenali pun antara satu sama lain. Bila jumpa walaupun diorang duduk berdekatan je sebenarnya dalam satu taman ke apa ke, tapi sebenarnya macam diorang tak kenal pun antara satu sama lain. Mungkinlah tak perasan lah kan, sebab yelah taman yang sama, lorong depan sekali, orang ni duduk belakang sekali lorong, orang ni duduk lorong tepi sekali macam tu kan. Tapi dekat sini saya nak cakap yang diorang ni memang memberikan satu pengajaran bahawasanya susah macam mana pun mereka mesti ada untuk orang-orang yang di sekeliling mereka ni, untuk mereka mudah ke urusan dia. Contoh macam Mama Pura tu, anak-anak memang tak duduk dengan dia, dapat pula tahu jatuh longkang. Kak Aini ni pula bagi tahu kat kita orang dia jatuh longkang, so kita orang pun datang. Rupanya bila kita orang datang kat situ, dia memang cakap kat kita, Aini ni memang macam ni lah, 4 pagi Mama call dia, kalau Mama tak siap apa semua, datang dia dekat rumah Mama, tengok Mama. Sebab dia kata dia hanya ada Aini tu je lah untuk dia bantu apa-apa. So saya rasa macam keakraban, ukhuwah yang mereka jalin daripada tahun 2015 hingga sekarang tu dan mereka jumpa atas dasar program tu, saya rasa itu membuahkan satu hasil yang dan juga impact yang sangat baik lah untuk mereka dalam kalangan mereka yang kelompok kecil tu. Sebab saya rasa apa-apa pun macam Kak Salwa, Kak Salwa cakap, ya kalau pagi-pagi kalau Kak Aini tu tak ada apa-apa ni, Kak Salwa akan datang je tolong tengok Mama Pura kalau Kak Aini tak ada, contohnya macam tu. Maksudnya mereka ni memang ada untuk satu sama lain, ada untuk untuk mereka ni, komuniti ni, untuk menjaga diri sama-sama ni, memang mereka ada. Sebab saya nampak macam tu. Waalaikumsalam ya Afiq, selamat malam. Inspirasi kan Afiq kan, sebab kita pun tak sangka dalam program-program yang macam ni sebenarnya bila kita tengok, bila kita duduk, bila kita buat, baru kita memang akan jumpa komuniti-komuniti yang macam ni, kelompok-kelompok yang macam ni, orang-orang yang nak struggle, nak hidup, macam mana nak bangkitkan hidup dengan program-program macam ni lah. Memang ada yang datang interview dengan kami, memang nak bangkitkan balik ekonomi keluarga dengan cara macam ni. So tengok terhasilnya individu ni yang memang sangat hebat dalam bakery and pastry ni. So kita tengok mungkin itu adalah satu batu loncatan untuk dia bila dia masuk dalam program-program ni. So itu memang memberikan satu macam pengalaman yang sangat berharga dan juga pengajaran untuk saya bila saya lihat mereka ni, mereka lebih diberi peluang untuk mereka mengubah hidup, untuk mereka bersemangat kembali, sebab ada antara mereka yang baru yang ada masalah keluarga dan sebagainya, macam-macam. Jadi bila kita tengok dekat sini, bila diorang ni berkumpul, bila kita jumpa dengan komuniti macam ni, baru kita tahu ada masalah orang-orang yang macam ni yang kita sebenarnya tak terjangkau pun di fikiran kita, benda-benda yang macam ni. So so saya rasa itu antara yang saya rasa pengalaman saya banyak belajar, pengalaman hidup saya ni, saya banyak tengok orang punya pengalaman hidup dia.
Sebab saya rasa platform volunteerism, platform kemanusiaan ni dia banyak membuka minda dan ruang fikir saya ni untuk saya lebih bukan kita asyik tengok kita je susah, tapi sebenarnya kita melihat kita pergi satu-satu program, kita buat satu-satu program tu sebenarnya Tuhan tu sebenarnya dia nak mengajar kita sebenarnya. Dia bukannya bagi benda yang susah tu memang orang tu yang laluinya, tapi sebenarnya lebih lagi bila kita deep dalam hal ni, sebenarnya dia nak mengajar kita untuk kita ni lebih bersyukur di dalam kehidupan kita seharian. Kita lihat diri kita ni bagaimana, kita lihat orang lain bagaimana, macam mana kita, adakah kita banyak compare dengan orang punya kehidupan, ataupun kita lebih bersyukur dengan kehidupan kita, ataupun macam mana. Sebab saya rasa dalam dunia volunteerism, dunia kemanusiaan ni, saya melihat itu. Sebenarnya Tuhan tu sebenarnya nak tunjuk benda tu pada kita. Pengajarannya adalah pada kita, bukannya pada orang tu semata-mata. Sebab bila kita, Aminah, what you want? Apabila kita terjun dalam dunia ni, sebenarnya kita lebih faham berkaitan dengan kehidupan orang lain yang boleh kita ambilkan pengajaran. Sebab ini adalah pengalaman yang memang kita takkan jumpa dekat universiti, sekolah. Kita kena melaluinya sendiri, barulah kita buka mata, ruang fikir kita lebih terbuka, berfikiran matang, tidak cepat melompat, dan juga kita rasa kita sebenarnya perlu bersyukur dengan apa adanya kita. Sebab sebenarnya banyak lagi orang yang tak bernasib baik lebih daripada kita sebenarnya. Bila kita melihat diri kita ni adalah yang tidak bernasib baik, adalah orang lain yang lebih bernasib, yang tidak bernasib baik daripada kita. Itu adalah satu pengalaman dan juga pengajaran yang mengajar saya erti hidup yang sangat berguna. Sebabnya saya takkan dapat kat mana-mana benda ni. Benda ni adalah di dalam lorong dan bidang ini, dan bila kita deep dalam bidang ini, kita akan nampak dan kita akan faham. Kita lebih faham diri kita macam mana, kita lebih faham situasi orang macam mana kita nak adapt sebenarnya. Okay? So dah 37 minit. Ada apa-apa soalan, ada apa-apa ni, saya rasa saya lebih kepada sharing apa pengalaman saya dan apa yang saya rasa, sebab saya rasa itu adalah lebih dekat dan lebih mudah lah untuk saya sampaikan berkaitan dengan pengajaran, pengalaman dan pengajaran. Sebab saya rasa kupasan topik pengajaran dan pengalaman ni, kalau nak cerita dia sangat deep dan dia sangat panjang. Tapi saya rasa pengalaman hidup yang sangat berharga ni memang kita tidak boleh sia-siakan dalam, lagi-lagi dalam bidang volunteerism. Sebab bersyukurlah kita berada di dalam dunia ini, sebab memang Allah memilih, Tuhan memilih kita dalam dunia ni supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita menjadi lebih bersyukur, supaya kita sebenarnya melihat orang lain pun lebih susah daripada kita, dan macam mana cara kita mengatasinya, apa impact dan kesannya bila kita bantu orang tu. Kita boleh tengok perkara-perkara ni bila kita melalui dalam bidang ni. Okey, saya rasa itu saja kot untuk saya share pada malam ni. Betul, saya rasa itu saja pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak untuk mendengarkan saya pada malam ni. Yang baik ya. Aduh. yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang dan daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mengharapkan apa saja bidang ataupun apa saja yang kita tempuh dalam dunia hari ini menjadikan kita lebih kuat, menjadikan kita lebih matang, dan pengajaran dan apa yang kita lalui itu
menjadikan pengajaran yang sangat baik dalam hidup kita, supaya itu menjadi pengalaman yang berguna untuk kita share pada orang sekeliling kita. Saya rasa lebih banyak lagi sebenarnya sharing dan input yang kita boleh dapat pun daripada pengalaman hidup orang lain, menjadikan kita untuk lebih bersyukur dan lebih baik. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ya, betul Kak Ita, pengalaman pengajaran hidup ni banyak kena jadikan sempadan. Yang baik kita ambil, yang sebenarnya kita perbaiki, betul. Sebab ada orang kata yang tak baik tu kita jangan fikir, kita jangan fikir sebenarnya tak. Yang buruk tu sebenarnya kita kena perbaiki, sebab sebenarnya benda tu kenapa kita dapat yang buruk? Sebab memang kita perlu belajar daripada yang buruk itu supaya kita menjadi lebih baik sebenarnya. Okey, memperbaiki diri sendiri. Okey, terima kasih semua kawan-kawan, sahabat semua. Jumpa esok dalam tajuk yang lain pula. Harap kita akan dengar lagi sharing saya pada minggu hadapan, pada hari Rabu kalau tak salah saya. Okey, kita akan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Bye, Mina. Bye. Okey, jangan bye.